Okey, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar doktor? Baik. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seorang je datang kayu? Ya, seorang doktor. Oh. Okey. Pertemuan kali ni untuk MP1. Yes. Jadi sekarang ni you nak bincang pasal master project 1 lah. Ya, saya. Okey. Jadi dah buat proposal tak? Ada doktor. Okey, ni tajuk cadangan proposal saya. Doktor boleh baca lah. Computational and experimental optimization of the air with generated energy and harvesting using aerodynamic flow channel on person ikan. Wow. Jadi tajuk awak ni macam terlalu panjang. Tapi tak apa, nanti saya akan review. Okey, sebenarnya kayu untuk research ni kita ada dua jenis, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita nak tahu awak nak buat kuantitatif ke kualitatif. Boleh ceritakan sedikit tak tentang awak punya proposal ni secara umum lah? Memang tajuk ni saya pun lihat daripada sumber-sumber akademik. Tajuk-tajuk saya memang minat untuk buat comparison lah antara simulasi dengan eksperimental, mix dengan saya punya program lah, engineering design. Oh, okay, jadi sekarang awak nak buat simulation dengan experimental, and then nak compare lah. Memang akan ada dua perkara tu, eksperimen dan simulasi. Cuma saya kegunaan dua tu adalah untuk mengoptimumkan some data lah yang kaitan. Oh, jadi just untuk verify. Yeah, bukan jadi, untuk validation untuk dapat some correlation. Oh, jadi more to optimization. Okey, baguslah kalau macam tu. Untuk proposal ni, yang pertama sekali yang awak perlu tahu dari segi tajuk lah. Tajuk sebenarnya kena begitu dalam dan dia tak boleh terlalu panjang. Okey. Sebab apa? Kalau terlalu panjang, kita akan blur apa sebenarnya tajuk yang awak nak buat. Kena betul-betul ikut kepada awak punya objektif. Jadi dalam research ni, first tajuk, second awak mesti ada problem statement. Okay, sekarang ni problem statement, penyataan masalah. Apa masalah yang awak nak buat? Apa masalah projek awak, proposal awak ni? Boleh cerita sedikit? Baik, doktor. Jadi minat saya adalah pada renewable energy. Dan saya lihat sumber tenaga diperbarui ini satu keperluan semasa lah. Sebab masih kurang lagi produk-produk yang berkonsepkan sebagai contoh yang saya cadangkan adalah bentuk penggunaan angin untuk penghasilan tenaga. Buat masa ni saya lihat masih kurang lagi penggunaan ni secara domestik lah, terutamanya di Malaysia. Dan teknologi ni dah lama, dan mostly kajian-kajian yang dibuat oleh penyelidik yang lain pun, mereka sekarang telah mula untuk menggunakan teknologi yang lama untuk diguna pakai semula di masa kini. Oh, okey. Kayum, problem statement ataupun penyataan masalah memang kita boleh lihat pada kajian-kajian yang terdahulu, tetapi kita nak spesifik apakah sebenarnya masalah yang berlaku untuk awak punya kajian. Dan kedua yang awak perlu tahu, cuba catat sikit lah. Awak kena ada spesifik objektif. Jadi objektif tu sangat penting lah. Di mana bila dah ada problem statement, baru awak akan ada objektif. Sebab apa? Objektif tu lah awak kena awak akan dapat tahu apa yang awak perlu selesaikan di dalam awak punya kajian. Dan untuk selepas itu awak mesti ada scope. Scope ni maksudnya dia punya dia punya limitation. Sebab awak bukannya boleh buat semua. Contoh macam awak cakap tadi, awak nak buat apa ni? Angin. Ya, penggunaan angin untuk menghasilkan tenaga. Jadi mesti ada skop yang tertentu. Sejauh mana besar dia, jarak dia dan sebagainya. Jadi skop tu amat penting lah. Jadi penyataan masalah, and then come to objective of research, and then scope. Jadi yang tu awak kena kenal pasti.
dan saya akan review, dia akan baca, dan kita akan lihatlah sama ada dia sesuai ataupun tak sesuai dengan tajuk yang awak buat. Okey. Jadi untuk projek awak ni ataupun research awak ni, awak dah buat background study dari segi macam literature review? Untuk pengetahuan doktor, tajuk saya ni berkaitan wine turbine. Tapi saya guna kat situ istilah wheel generator. Maknanya a wheel generator. Jadi saya lihat, satu masa saya lihat dekat YouTube menggunakan water wheel generator. Menggunakan water dan ada wheel tu di air tolak wheel tadi, dan ada gear ratio kat situ lah untuk pusingkan alternator. Jadi sebenarnya saya terfikirlah, kenapa tak gunakan untuk angin. Angin yang saya masukkan tadi, angin daripada kenderaan yang bergerak, dia akan menghasilkan rintangan angin. So rintangan angin ni memang sentiasa akan ada selagi kenderaan tadi bergerak lah. Jadi kat situ saya terfikir, dan saya cuba cari directly type winter band for automotive. So saya jumpa paper-paper yang berkaitan, tapi masih kurang berbanding dengan thesis lah. Maknanya bila kurang tu, maknanya ada gap yang saya boleh publish lah, boleh ketengahkan lah. Okey, bagus. Jadi maksudnya awak dah faham daripada pertemuan yang kita yang pertama dulu, yang saya cakap untuk research dia mesti ada gap. Sama ada gap ataupun novelty. Novelty ni macam sesuatu benda yang baru. Gap ni adalah yang dah ada tetapi kita ada buat kelainan sedikit. Jadi macam awak dah tahu benda tu memang dah ada. Tapi yang saya lihat dia gunakan untuk bus, untuk truck, untuk heavy vehicle lah. Tapi untuk car passenger ada tak? Car passenger saya lihat juga pada pattern-pattern memang ada. Cuma dari segi implementation tak ada lagi. Bagi saya kat situ ada gap. Apa yang menyebabkan mereka benda tu, halangan yang kenapa benda tu masih tidak digunakan, implementasi. Jadi itulah problem segmen awak. Sebab awak nak implementkan a new technology yang awak nak buat. So benda ni akan come with prototype, right? Betul. Jadi awak akan buat prototype dan awak buat eksperimen dan simulation tadi. Okay. Jadi bila awak dah tahu awak akan buat eksperimen dan simulation, mestilah adanya metodologi. Itu perkara yang keempat yang awak perlu tahu tadi. Tadi awak kena tahu apa? First tadi tajuk betul. Lepas tu problem statement, and then mesti ada objektif, and then dalam objektif tu kita kena ada scope, had ataupun limitation kita punya research. Barulah come with the methodology. Methodology ni, sebelum awak buat methodology, ingat tak Kayum saya cerita dulu, sebelum methodology yang awak research paper apa semua tu, itulah literature review. Betul. Jadi mesti ada literature review. Okay. Jadi metodologi ni mesti ada dengan flowchart sekali, iaitu catat alih. Jadi saya tengok ni awak dah buat flowchart. Boleh terangkan saya sedikit tentang metodologi yang awak nak buat ni, flowchart. Sebab ni macam keseluruhan je ni. Macam mana ni Kayum? Sebab saya dah baca yang mula-mula tu, ni yang doktor, ini memang yang keseluruhan lah. Tapi kalau yang metodologi tu, maknanya saya kena lihat semula doktor, supaya metodologi ni, of course saya akan gunakan, saya cakap tadi, simulasi, kemudian baru saya akan guna eksperimental. Jadi untuk saya dapatkan metodologi tu, metodologi tu adalah saya nak dapatkan kaedah-kaedah yang digunakan oleh paper-paper daripada literature review tu. Kemudian saya pilih, saya akan buat comparison paper, researcher yang menggunakan kaedah-kaedah yang mereka guna, dan mungkin ada perbezaan, mungkin ada yang guna beberapa kaedah. Saya akan pilih yang paling banyak digunakan lah. Namun begitu akan sentuh dari segi ada limitation je lah, sebab saya nak mostly paper yang mereka gunakan ada aplikasi yang besar, seperti untuk bangunan. Untuk pengetahuan doktor, yang saya kaji ni adalah wind turbine jenis vertical axis. Berbanding dengan paper-paper yang kebanyakan saya jumpa adalah mereka guna
horizontal. Jadi horizontal itu axis. Okey, sekarang daripada itu nampak awak dah kaji literature review. Jadi awak dah nampak vertical dan horizontal. Banyak orang guna horizontal, Ya. tak guna vertical. Jadi itu yang awak nak buat.